Kajian kami bertajuk persediaan terhadap penggunaan MS Team sebagai platform utama PDPDT di kalangan pelajar Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Politeknik Muazzam Shah. Barisan penyelidik terdiri daripada Puan Rozialini Muhammad dan Encik Haris Fadilah Hassan serta Puan Nawahidah Saamri yang merupakan pensyarah Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Politeknik Muazzam Shah. Umum mengetahui bahawa pada awal tahun 2020, kita dikejutkan dengan penularan wabak coronavirus COVID-19. Kemuncaknya pada 12 Mac 2020, Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO telah mengisytiharkan COVID-19 ini sebagai satu pandemik yang perlu ditangani. COVID-19 melanda seluruh dunia dan telah mengakibatkan hampir keseluruhan sektor dunia lumpuh, termasuk tidak ketinggalan juga dengan dunia pendidikan. Kebanyakan negara mengambil langkah untuk mengawal penularan dengan melaksanakan lockdown ataupun perintah kawalan pergerakan dan tidak terkecuali juga negara Malaysia. Berikutan peningkatan drastik bilangan kes di Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengambil keputusan untuk menutup institusi pendidikan negara sepenuhnya. Walau bagaimanapun, sesi pengajaran dan pembelajaran tetap diteruskan secara dalam talian secara sepenuhnya. Tidak ketinggalan Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Politeknik Muazzam Shah dalam meneruskan sesi pembelajaran di mana diaplikasikan sesi pengajaran dan pembelajaran dalam talian iaitu PDP-DT. Pilihan platform bagi JTMK TMS adalah MS Team yang merupakan kaedah ataupun platform yang digunakan oleh pensyarah JTMK dalam menyampaikan silibus sepenuhnya kepada pelajar-pelajar. Pemilihan platform yang sesuai dari segi kemudahan penggunaan, kesesuaian reka bentuk antarmuka, kesesuaian reka bentuk interaksi dan elemen-elemen lain yang dapat membantu pelajar mempelajari kandungan silibus merupakan antara faktor utama yang menjadi pilihan platform. PKP ataupun Perintah Kawalan Pergerakan yang diisytiharkan oleh Kerajaan Malaysia telah mengakibatkan penutupan pelbagai sektor sosial kerajaan termasuk sektor pendidikan. Oleh kerana itu, pensyarah perlu memilih platform yang sesuai bagi meneruskan pengajaran dalam talian dengan menggunakan kaedah pembelajaran segera, synchronous ataupun real time. Di mana pemilihan platform yang sesuai perlu untuk memastikan bahawa pengajaran dan penyampaian kandungan silibus adalah secara berkesan. Selain daripada itu, pelajar juga perlu mempunyai persepsi positif mengenai pembelajaran segera ini bagi menjadikan mereka juga mendapat kebaikan dan menjadikan sesi pembelajaran di atas talian ini adalah berkesan sepenuhnya. Objektif kajian yang kami jalankan ini adalah yang pertama bagi mengkaji persediaan pelajar terhadap penggunaan MS Team, platform MS Team untuk proses PDP-DT. Selain daripada itu, kami juga ingin mengkaji elemen persediaan pelajar terhadap platform MS Team iaitu dari segi kemudahan penggunaan, kesesuaian reka bentuk antarmuka, kesesuaian reka bentuk interaksi, membantu mempelajari topik dan motivasi bagi pelajar. Kajian ini telah dijalankan dengan melibatkan seramai 250 orang responden iaitu sebanyak 110 ataupun 44% terdiri daripada pelajar lelaki dan 140 orang terdiri daripada pelajar wanita iaitu 46%. Mereka terdiri daripada pelajar semester 1 sehingga semester 5 program Diploma Teknologi Maklumat di Jabatan Teknologi Maklumat Komunikasi Politeknik Muazzam Shah. Dari segi peratus pecahan semester, responden kami terdiri daripada 12.4% pelajar semester 1, 14.8% pelajar semester 2, 42.8% pelajar semester 3, 12.4% pelajar semester 4 dan seramai 17.6% merupakan pelajar semester 5. Daripada keseluruhan 250 responden kami, terdiri daripada 88.4% pelajar berbangsa Melayu,
10.8% iaitu 27 orang responden merupakan pelajar berbangsa India dan 0.8% merupakan pelajar berbangsa Cina. Seterusnya, saya mempersilakan rakan penyelidik saya Encik Haris Fadilah bagi berkongsi hasil dapatan. Jadi saya akan membentangkan berkaitan dengan dapatan kajian. Baik, borang soal selidik yang telah diedarkan kepada responden mengandungi 20 item soalan. Sebanyak 5 elemen konstruk dikaji dalam kajian ini, iaitu elemen pertama adalah merupakan kemudahan penggunaan MS Team. Untuk item soalan pertama, platform MS Team mudah digunakan. Skor min yang diperolehi adalah sebanyak 4.2. Untuk item yang kedua, saya tidak menghadapi masalah sepanjang menggunakan MS Team. Skor min yang diperolehi adalah sebanyak 3.5. Manakala untuk item ketiga, iaitu saya boleh meneroka MS Team tanpa bantuan dari pihak lain, skor min yang diperolehi adalah merupakan 3.9. Untuk item yang keempat, setiap menu yang terdapat di dalam MS Team mudah difahami fungsinya. Skor min yang diperolehi adalah merupakan sebanyak 4.12. Untuk elemen yang seterusnya, iaitu kesesuaian reka bentuk antaramuka. Untuk item di dalam elemen kesesuaian reka bentuk antaramuka, untuk soalan yang seterusnya, iaitu soalan yang kelima, platform MS Team mempunyai pelbagai fungsi yang menarik. Skor yang diperolehi adalah 4.1. Untuk item yang keenam, tulisan dan arahan yang terdapat di dalam MS Team ini jelas dan boleh dibaca. Skor yang diperolehi 4.16. Item yang ketujuh, penggunaan grafik di dalam MS Team adalah menarik. Skor min yang diperolehi adalah 4.0. Item yang ke-8, menu dan fungsi di dalam MS Team mudah difahami dan digunakan. Skor min yang diperolehi adalah merupakan 4.17. Okey, seterusnya kita lihat untuk elemen kesesuaian reka bentuk interaksi. Item yang ke-10 iaitu penyampaian isi pelajaran dengan menggunakan MS Team adalah tercapai objektif. Skor min yang diperolehi adalah 3.78. Untuk item yang ke-11, penyampaian isi pelajaran dengan menggunakan MS Team adalah tercapai objektifnya, 3.95 untuk skor min. Untuk item yang ke-9, penyampaian isi pelajaran dengan menggunakan MS Team adalah tercapai objektifnya. Item yang diperolehi adalah 3.92 dan juga untuk seterusnya untuk item yang ke-12, fungsi-fungsi yang terdapat di dalam MS Team ini membantu saya dalam sesi PDP-DT. Skor min yang diperolehi adalah 3.96. Untuk elemen yang seterusnya iaitu membantu mempelajari topik. Untuk item yang ke-13, MS Team membantu saya mempelajari mengenai topik khusus yang dipelajari dengan memainkan semula video yang telah dirakam. Skor min adalah 4.21. Untuk item yang ke-14, MS Team membantu saya dengan memuat turun nota di dalam fungsi yang disediakan, 3.97 untuk skor min. Item yang ke-15, MS Team memudahkan saya untuk menghantar tugasan yang diberikan. Skor min adalah 3.89. Untuk item yang ke-16, MS Team memberi ruang kepada saya untuk berkongsi pendapat dengan pensyarah dan rakan sekelas. Skor min adalah 4.09. Okey, untuk elemen yang terakhir iaitu elemen motivasi, item yang ke-17, kalau kita lihat soalan berbentuk saya seronok menggunakan MS Team, skor min yang diperolehi adalah 3.96. Item ke-18, MS Team telah menarik minat saya untuk terus menggunakan sebagai platform PDPT, 3.82. Untuk item yang ke-19, saya berasa yakin dengan menjawab soalan peperiksaan melalui sesi PDP secara MS Team. Skor min adalah 3.59. Manakala untuk item yang terakhir, item yang ke-20, sekiranya diberi peluang, saya ingin terus menggunakan MS Team sebagai platform PDP, iaitu skor min adalah 3.73. Untuk skor min yang seterusnya iaitu untuk skor min konstruk untuk setiap item yang diperolehi adalah, kalau kita lihat untuk kemudahan penggunaan,
Skor min keseluruhan bagi item kemudahan penggunaan adalah sebanyak 4.21. Manakala untuk kesesuaian reka bentuk antarmuka, skor min yang diperolehi adalah 4.11. Kesesuaian reka bentuk interaksi 3.96. 4.07 adalah skor min bagi elemen membantu mempelajari topik, manakala untuk skor min bagi item motivasi adalah 3.77. Jadi skor min keseluruhan elemen yang diperolehi dalam kajian ini adalah sebanyak 3.96 dan manakala sisian piawai adalah 0.635. Jadi kalau dilihat daripada skor min yang diperolehi ini, berdasarkan interpretasi skor min daripada Muhammad Najib 2003 menyatakan bahawa di antara skor min 3.51 sehingga 4.5 adalah merupakan interpretasi tinggi. Jadi apa yang dapat disimpulkan daripada kajian kami ini, responden bersetuju dan menyatakan penerimaan dalam menjadikan MS Team sebagai platform utama dalam PDPT sewaktu pembelajaran mereka. Untuk bahagian seterusnya adalah impak kajian. Daripada hasil dapatan kajian yang telah dijalankan, impak atau kesan yang akan diperolehi oleh pensyarah dan juga pelajar adalah yang pertama, penyelesaian kepada masalah capaian internet. Okey. Pelajar masih boleh memahami isi silibus yang diajar dengan memuat turun video yang telah dirakam walaupun mengalami gangguan internet. Okey, dengan menggunakan platform MS Team ini, ada sesetengah pelajar mereka mengalami masalah gangguan untuk capaian internet yang laju. Jika mereka mengalami situasi seperti ini, mereka masih lagi boleh memahami isi pelajaran yang diajar oleh pensyarah dengan memuat turun video yang telah dirakam. Oleh itu, mereka tidak akan ketinggalan dalam memahami isi silibus yang telah disampaikan oleh pensyarah. Okay, impak yang kedua adalah ia sebagai tapak perkongsian perisian yang lain. Okey, MS Team ini dia menjadi pusat sehenti untuk semua kumpulan kolaboratif yang digunakan seperti Microsoft Office dan juga perisian-perisian atau aplikasi lain di mana perisian lain atau aplikasi lain boleh digabungkan dan digunakan di dalam perisian di dalam platform MS Team ini. Jadi tidak ada masalah untuk pensyarah dan pelajar bagi mengaplikasikan perisian-perisian lain. Jadi mereka tidak perlu menukar skrin kepada perisian-perisian lain untuk melaksanakan contohnya programming language dan sebagainya. Okay, impak yang ketiga adalah asynchronous. Okey, jika tadi kita diberi penerangan mengenai synchronous, okey, untuk impak yang ketiga, jika pensyarah ingin menyampaikan silibus secara asynchronous ataupun secara tidak segerak, pensyarah boleh merakam terlebih awal sesi penyampaian PDP tersebut dan menyimpan video tersebut di dalam platform MS Teams. Apabila pensyarah ingin berkongsi isi kandungan silibus tersebut, pensyarah boleh memberitahu kepada pelajar dan pelajar boleh memuat turun rakaman yang telah dirakam. Walaupun pada masa tersebut pensyarah tidak bersemuka bersama pelajar. Okey, impak yang keempat adalah platform menghantar tugasan. Okey, MS Team ini boleh digunakan sebagai platform untuk menghantar tugasan dan juga melaksanakan kuis serta ujian. Okay, walaupun pensyarah dan pelajar tidak berjumpa secara bersemuka, secara konvensional di dalam pelaksanaan PDP kelas seperti biasa, tetapi pelaksanaan kuis, ujian dan juga tugasan masih boleh dihantar di dalam platform MS Team. Dan impak yang terakhir adalah
akaun percuma. Okey, akaun MS Team ini diberikan secara percuma kepada pelajar. Jadi pelajar boleh mengoptimalkan penggunaan setiap aplikasi dan fungsi yang disediakan di dalam platform MS Team. Seterusnya adalah sesi temu bual pengkaji bersama responden yang dipilih secara rawak. MS Team ni sangat bagus kerana MS Team ni boleh share screen, boleh buat audience menggunakan poll, boleh record video. Dan record video ni kita orang boleh buat present, kita orang boleh study ramai-ramai. Tu kita boleh tengok balik apa yang lecturer ajar. Ia sama seperti pelaksanaan kelas konvensional atau kelas harian biasa, boleh bertanya pesara dan melihat serta mendengar penerangan siaran. MS Team juga bantu saya bila jawapan saya dengan pesara berbeza, tapi saya boleh share screen. So pesara boleh tengok jawapan saya dan dia boleh betulkan jawapan saya. MS Team boleh tonton semula video, kalau yang selain daripada tu tak boleh nak tengok balik. So kita orang tak boleh nak kita ada terlepas terdengar ke, so tu kadang-kadang lag kan, kita orang pun tak boleh nak berapa nak catch dengan apa bicara cakap, so kita boleh tengok balik, so kita orang boleh faham apa yang lecturer cakap. MS Team memang telah memenuhi keperluan untuk sesi PDP. Seterusnya adalah temu bual bersama responden yang kedua. Pada pendapat saya, berikutan dengan penularan wabak COVID-19 ni untuk penggunaan PDPT secara talian sangat bagus. Seterusnya adalah Itu temu bual bersama berlakunya responden yang kedua. pendidikan secara dalam talian. Platform PDPT yang biasa digunakan adalah Big Blue Button, Zoom, Google Meet dan MS Team. Pendapat saya mengenai MS Team, dia sangat bagus sebab daripada situ kita boleh dapat banyak maklumat. Kalau macam ada berlangsungnya kelas dan bila kelas tersebut di-record, pelajar dapat tengok semula untuk kelas tersebut kalau dia ada yang tertinggal. Ada juga nota yang boleh pensyarah masukkan dalam fail MS Team. MS Team ini dapat membantu untuk memahami pelajaran sama seperti pelaksanaan dalam kelas konvensional atau kelas harian biasa. Boleh bertanya pensyarah dan melihat serta mendengar penerangan secara live oleh pensyarah. Dan daripada situ boleh juga macam nak kongsi jawapan dengan rakan-rakan. Saya membuat perbandingan dengan Big Blue Button. Sesi PDP dapat direkod dan dimuat turun untuk ditonton semula oleh pelajar. Dah cukup perfect lah MS Team ni. Temu bual yang dijalankan bersama responden adalah melalui aplikasi MS Teams. Seterusnya adalah kesimpulan yang dapat dibuat daripada hasil kajian terhadap persediaan terhadap penggunaan MS Teams sebagai platform utama PDPDT di kalangan pelajar JTMK PMS. Yang pertama adalah pelaksanaan kaedah PDP norma baharu menuntut pensyarah untuk lebih kreatif dalam pemilihan kaedah PDPDT. Okay, pada masa sekarang terdapat pelbagai kaedah PDPDT atau platform yang boleh dipilih. Jadi pensyarah perlu memilih satu platform yang boleh menarik minat pelajar dan memberi impak yang positif dan memberi objektif yang disampaikan juga boleh tercapai dengan jayanya. Kedua, terdapat dua kaedah PDPDT yang boleh diaplikasikan, iaitu synchronous dan asynchronous. Okey, synchronous merujuk kepada sesi PDPDT pada masa sebenar bagi menggantikan kaedah PDP secara konvensional di mana sesi PDP berjalan di dalam kelas, dan sesi PDPDT ni perlu direalisasikan atau kita perlu mengubah daripada konvensional kepada bentuk sinkronus. Jadi kedua-dua pihak pensyarah dan juga pihak pelajar perlu memberi komitmen atau memainkan peranan yang penting supaya isi pelajaran atau CLO atau objektif PDP pada masa
tersebut berjaya. Dan yang ketiga, pemilihan MS Teams sebagai platform PDP-DT utama adalah pilihan tepat kerana dia mempunyai ciri-ciri dan fungsi yang lengkap bagi membolehkan pelajar merasai sesi PDP-DT sama seperti pelaksanaan kelas konvensional. Okey, cuma jika pelaksanaan kelas secara PDP-DT ni, pensyarah perlu memilih platform yang boleh mengaplikasikan pelbagai bentuk kaedah pengajaran supaya pelajar-pelajar tidak rasa mereka tersisih atau terasing kerana jarak di antara pelajar dan pensyarah itu sendiri. Okey, contohnya sebagai persediaan pensyarah, yang pertama pensyarah perlu memilih kaedah atau platform yang sesuai, dan yang kedua pensyarah perlu menerapkan unsur-unsur atau elemen yang kreatif bagi membolehkan pelajar untuk mengambil bahagian di dalam sesi PDP tersebut agar tidak berlakunya kaedah satu pihak saja yang memberi yang berperanan dan pihak pelajar hanya mendengar sahaja. Jadi di sini juga boleh diterapkan unsur-unsur OBE atau Outcome Based Education di mana pelbagai aktiviti boleh dijalankan bersama pelajar. Terdapat pelbagai aktiviti OBE yang boleh diterapkan atau boleh dilaksanakan di dalam MS Teams ini bagi membolehkan sesi tersebut menjadi lebih ceria dan kedua-dua pihak mencapai objektif yang disarankan, yang disasarkan. Terima kasih kepada semua panel Ikhmasid dan juga semua yang terlibat di dalam sesi kajian pada kali ini.